إلى حضرة النبي المصطفى طه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء والصالحين وخصوصا إلى روح جدنا شعب الملك بن عبد الله والدنا الملك فكر إلى الله ورسوله وفرائهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizaqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keagungan dan kebesaran Allah, ialah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat keagungan dan dengan segala sifat kesempurnaan pada zatnya, pada sifatnya, pada asma' dan af'alnya. Ya Allah yang wajibul wujud, yang mewujudkan sekalian yang mawujud pada alam ini, yakni baharu, dan sekalian baharu ini berhajat kepadanya untuk hidup dan untuk berfungsi. Kerana itu Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ketuhanan ini memiliki dengan sifat istighna wal iftiqar, berhajat sekalian makhluk yang lain kepadanya. Maka kehadiran kita pada malam ini adalah dengan kudrah dan iradah Allah, dan tentu sekali amat berhajat kepada segala kemuliaan dan keagungan Allah, segala asma'-asma'nya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha menasihani, maka sampailah kita ke rumah Allah yang berkati ini, dan dapat kita menyambung kembali pengajian kita pada kitab Kunci Perbendaharaan Ma'rifah ini. Kita sambung lagi pada muka surat yang ke-49, itu matan yang ke-100, perihal yang berkaitan dengan sifat dan kebahagiaan hakiki yang ada dalam jiwa-jiwa insan, yang manusiawi ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita berselawat dan mengucap salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kerana dengan berselawat kepada baginda lah yang kita beroleh dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Meninggalkan selawat kepada baginda seolah-olah memutuskan pertalian dengan rahmat dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan, iaitu diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Entah lagi pada bulan Rabiul Awal ini dikatakan bulan cahaya, bulan anwar, bulan yang mana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda kita beroleh cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya Islam dan cahaya ihsan. Maka marilah kita selawat dengan makna untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, dan mendalamkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita selawat Nuril Anwar, insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar
وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, bertalikan rohani kami dengan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muallifu asy-syaikhuna waliduna al-malik fakir ila Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata muallif pengarang kitab, yakni syekh kami, semoga dengan ilmunya, dengan berkahnya Allah Ta'ala melimpahkan manfaat dan keberkatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan yang hakiki ada di dalam jiwa insan apabila nafsunya mencapai mutmainnah, radiyah dan mardiyah. Selagi tiada mencapainya, ia terus miskin dan kepanasan dengan nafsu, yakni api nafsu ammarah yang membakar, dan lawamah yang berbolak-balik. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan kebahagiaan pada insan di dunia dan di akhirat, bukannya sesuatu yang lain. Yang lain hanyalah pantulan asma'-asma'nya sahaja yang tiada hakikat. Justru itu, jika diri merasa bahagia sedangkan kehidupan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah kebahagiaan yang dipalsukan oleh syaitan. Dan apabila sampai masanya, kebahagiaan itu akan musnah dan diri akan menangis kekesalan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sifat orang yang bersyukur ini dirangkaikan dengan Allah Ta'ala rangkaikan di dalam Al-Quran. Sifat orang bersyukur ni ialah dengan orang yang mengingati Allah, yakni syukur dan zikir, ataupun zikir dan syukur ini saling berangkaian seperti rantai yang tidak terputus. Kerana Allah menyebut wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku
Nescaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu engkar ataupun kufur. Maka marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini. Kita berada dalam suatu amal ibadah, yakni kita dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Di antara nikmat-nikmat orang yang beroleh dengan nikmat ini ialah berada dalam majlis ilmu, berada dalam majlis zikrullah, berada dalam majlis yang membawa keinsafan, yang membawa kedekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyakkan zikir hati sepanjang kita dalam majlis ilmu ni, dengan sentiasa zikir ismudzat ataupun menyebut kalimah Allah, Allah, Allah dalam hati kita sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan nikmat yang bertambah-tambah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, insya-Allah Ta'ala. Kita sambung perbahasan ataupun kalam hikmah para arif billah, khususnya kalam sir Syekhuna, kalam sir dari kalam Syekh kami, mursyid yang kami kasihi, yang menakalkan di dalam kitab ini pada matan yang ke-100 ini, yang sebelumnya membicarakan perihal yang berkaitan dengan keadaan sifat insan, yang mana apabila dia memahami dan menyedari, bahkan mengenali ataupun secara lebih tepat merasai dan menyaksikan akan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Ghafur dan Ar-Rahim, ataupun Al-Ghafur yang maha pengampun dan Ar-Rahim yang maha penyayang ini, maka insan tadi menyedari dan mengenali hakikat diri dia adalah pendosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak akan merasa dia mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dia banyak ibadah sekalipun, walau banyak kebaikan dia buat sekalipun, dia tak merasa dia baik di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana dia tak memandang kepada asma Al-Ghafurur Rahim, bahawa Allah yang bernama dengan Maha Pengampun ini akan senantiasa mengampuni dia dan suka untuk memberi ampun kepada dia. Maka dari situ hamba tadi akan sentiasa merayu kepada Allah dan memohon kepada Allah, kerana Allah yang bernama Al-Ghafur ini akan sentiasa mendengar rayuan dan rintihan hamba-hambanya. Maka melanjut lagi perbicaraan ini kepada para pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengingatkan kepada kita tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dia diampuni dosa oleh Allah, Allah Ta'ala akan memelihara dia. Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada terjerumus dalam keadaan maksiat dan lalai yang berkekalan. Nah, itu tanda orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah tak akan biarkan hati dia tu lalai dengan Allah. Maka sebab itulah kita perlu berusaha, berikhtiar untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita mengusahakan dengan jalan ibadah. Namun hakikat yang menarik hati kita kepada Allah, yang melimpahkan jazbah ke dalam hati kita ini adalah Allah Ta'ala juga. Namun ibadah ni tak boleh bekas. Jangan kita terhijab dengan ibadah kita pula. Jangan kita terhijab dengan kebaikan-kebaikan kita pula. Nanti kita dia panggil bergantung pada amal. Di dalam hikam Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari disebut kita bergantung kepada amal. Orang baik yang banyak amal, orang soleh, dia bergantung amal dengan ibadat dia. Orang yang banyak harta, dia bergantung pada harta dia. Orang yang kedudukan pangkat tinggi, dia bergantung kepada kedudukan dia. Dia tak mencapai kepada hakikat hamba, kerana hamba tidak berhajat dan bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ada yang mencari kebahagiaan dalam hidup dengan kebahagiaan yang selain daripada Allah. Dia bahagia dengan kehidupan yang dia nikmati hari ini, walhal kehidupan itu tidak mendekatkan diri dia pada Allah.
Walha apa yang dia jalani pada hari ini tidak sedikit pun memperkenalkan diri dia kepada Allah Ta'ala dan memperkenalkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada diri dia. Maka di manakah hakikat kebahagiaan yang sebenar? Maka jawab Syekh dalam matan ini, kebahagiaan yang hakiki ada dalam jiwa insan. Bukan bahagia kita dengan benda yang kita minat, bukan bahagia dengan benda apa yang kita kejar, bukan bahagia terdengar apa yang makhluk ada seliling kita. Bahagia yang sebenar ni dalam jiwa. Bahagia yang sebenar-benar ni dalam jiwa kita. Hal tu yang sebenar. Maka jiwa ini juga dipanggil an-nafs. Dipanggil juga dengan istilahnya nafsu. Maka selagi mana seorang tu tak mencapai kepada mutmainnah, maka orang ni hakikatnya tak bahagia. Apa dia sifat-sifat nafsu mutmainnah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha. Irji'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha, yakni kepada Allah. Mardiyah, radiyatan mardiyah, hati yang redha kepada Allah dan diredai oleh Allah. Selepas mutmainnah ada dua tingkatan lagi, iaitu radiyah dan mardiyah. Dan bahkan ada lagi satu tingkatan yang terakhir, tingkat yang tertinggi, nafsu para anbiya, iaitu nafsu kamilah. Disebut juga kamaliyah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Kita sering dengar semua ayat ni. Para asatizah, para ulama kita sering baca ayat ni. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 berkaitan dengan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah adalah nafsu yang terpuji. Ini nafsu yang dicintai oleh Allah SWT. Bawah daripada tu dipanggil masih berada dalam nafsu yang tercela. Lebih lagi pada martabat yang paling bawah, nafsu ammarah. Innal ammarati bisu, sesungguhnya amarah ini, nafsu amarah ini mengajak kamu kepada kejahatan. Jadi ammarah, lawamah, mulhimah, ini nafsu yang di bawah taraf nafsu hamba. Nafsu hamba mutmainnah. Bawah pada tu sama ada dia nafsu, dia hamba kepada syaitan, hamba kepada makhluk, hamba kepada nafsu ammarah itu sendiri, ataupun hamba kepada nafsu kebinatangan, dia panggil nafsu hayawan. Jadi kita ni, dalam diri kita ni, sifat haiwan pun ada dengan kita, sifat syaitan pun ada dengan kita, sifat malaikat pun ada dengan kita, tapi sifat yang paling tinggi ialah sifat insan, al-insanul kamil, sifat insan kamil yang paling tinggi dalam martabat jiwa kita. So renung-renung, tengok-tengok, pandang-pandang kepada diri kita, duduk pada martabat nafsu mana kita ni. Malah ni kalau kita nak cerita peringkat-peringkat nafsu, daripada ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, 7 peringkat nafsu ni sejam dah cukup. Jadi kita baca lebih-lebih kurang untuk kita kenal. Jadi kerana matan kita ini, mauduk perbincangan malam ini berkaitan dengan nafsu mutmainnah. Kerana Syekh kata, nak tahu nilai kebahagiaan yang hakiki kita kecap ke tidak, kita kecapi ke tidak lagi, ukur pada tahap nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah adalah nafsu yang terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nafsu hamba yang memiliki segala sifat-sifat yang baik, yang tidak memiliki pandangan pada dirinya dalam segala hal dan kebaikan melainkan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Pertama, nafsu mutmainnah kita kena kenal berdasar pada ayat 27 hingga 30 surah Al-Fajr ini. Allah berikan satu KPI dia. Ya Tuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, bila sebut tenang, ini orang yang sudah tidak ada lagi sifat keluh, kesah, mengeluh, sifat berduka cita ataupun merasa tidak berpuas hati dengan segala apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala dalam hidupnya. Ini orang yang sudah memandang kepada segala kehidupan ini adalah kenyataan asma, kenyataan sifat dan kenyataan wujud zat. Hidup dia ni orang mutmainnah, orang yang sudah pandang segalanya baik belaka. Segalanya baik belaka. Orang yang tidak ada su'uzanni terhadap Allah, tak ada buruk sangka pada Allah. Kita kata kita pun tak pernah pun sebut kita buruk sangka pada Allah. Tak. Siapa dia kata? Kita setakat hari ni kita katalah kita, diri kita. Kita tu merujuk pada semua kita lah, bukan kita tu hamba. Nah, kita orang selalu cakap kita. Nah, kita cakap dengan mak ayah kita. Nah, hamba. Kita maksudnya mewakili bagi kita semua. Mungkin kita tak pernah merunguk dengan Allah secara langsung. Kita tak pernah doa, kita kata, ya Allah, bapa muak gini, bapa mu takdir gini, ya Allah, bapa mu uji aku begini. Mungkin kita tak merunguk begitu kepada Allah. Tetapi dalam kehidupan kita, apabila kita banyak memandang keadaan makhluk yang memberikan kesusahan pada kita, kita diuji dengan keadaan kehidupan yang menyusahkan kita, hakikatnya itulah suatu keluh kesah dan rumutan hamba yang tidak memandang kepada keadilan Allah. Jadi kenapa berlaku demikian? Kerana proses untuk mendapatkan nafsu mutmainnah ini perlukan kepada proses tazkiyatun nafs, proses pembersihan hati. Orang yang boleh beranggapan begitu, apatah lagi kalau merungut terhadap apa yang Allah Ta'ala takdir, ini orang yang hijab hati dia panggil, orang yang gelap mata hati. Kita boleh tengok sekeliling kita, orang yang terdekat dengan kita. Kalau suami boleh tengok isteri dia, kalau isteri boleh tengok suami. Kalau kita ada sahabat, kawan, kita boleh tengok kawan kita. Kehidupan dia tu kehidupan yang merungut atau tidak. Orang lelaki dengan puan, mana lebih banyak merungut? Jawab sendiri. Kan? Kalau ustaz sebut kan, memang tu ustaz dalam kuliah apa? Tembok semua dengan puan. Tak kata tapi sebut begitu. Dia banyak merungut dengan anak, dia banyak merungut dengan keadaan penat dia mengurus rumah tangga sehari-hari. Dia banyak merungut penat kalau suami buat perangai lagi lah. Banyak penat. Sebab tu dia kena wajib banyak istighfar kepada Allah. Sebab tu kita istighfar ni tak boleh kurang daripada 100 kali sehari. Sunnah pun tidak kurang daripada 100 kali sehari. Sebab kita banyak mempertikai Allah tanpa kita sedar. Bila dalam keadaan kita sedar, kita tak akan merungut gitu pada Allah. Bila hati kita dalam kesedaran. Maksud kesedaran, kita memandang kepada Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha tahu, Allah yang maha melimpah kasih sayang. Takkanlah kita nak pertikai Allah yang maha bijaksana. Tak akan. Orang yang ada akidah, orang yang ada tauhid, dia tak pertikai. Tapi kenapa berlaku demikian? Contoh-contoh kita bawa tadi. Kerana hatinya lalai, hatinya terhijab. I'tiqadnya jelas, keimanan. Dia tak akan pertikaikan keadilan Allah. Tapi hati, sifat hati. Kerana nafsunya belum mencapai mutmainnah. Tu. Maka orang mencapai mutmainnah, Allah kata dia adalah hamba. Kerana hamba, sifat hamba ialah apa? Dia kenal Tuhan. Hamba dia kenal Tuhan. Maka kalau kenal Tuhan, maka hamba juga sifat dia serah diri pada Tuhan. Tengok cerita tu, panggil khadam, Syekh Kadang pun mari. Panggil kadang tua ke kadang apa dia panggil. Tak ada hamba lawan Tuhan dia. Dalam sejarah perhambaan pun dia panggil apa? Kalau dalam agama kita ni dia panggil maknanya hamba sahaya, istilah. Tak akan lawan Tuhan dia. Bahkan hamba sahaya yang duduk dengan tuannya yang beriman, tuannya yang soleh, tuannya yang makrifah, dia akan tetap nak duduk di bawah tuannya sebagai hamba.
Dia tak ambuh, dia merdekakan. Ambuh. Sebab dia tahu tuan dia ni adil terhadap dia. Tuannya yang beriman, yang soleh. Kalau kita tengok hamba-hamba para sahabat, hatta hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia lebih reda dia duduk sebagai hamba. Kerana dia tahu tuan dia tu adil terhadap dia, tak akan zalim kepada dia. Dia kenal. Nah, kalau kita lah Allah pilih jadi hamba sahaya ketika zaman sahabat, nah, atau lagi kalau hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali kita akan pilih untuk terus jadi hamba dia. Tak mula. Nah, jadi merdeka. Kalau bila jadi merdeka, tidak ada orang tanggungjawab atas kita. Kalau kita hamba, ada orang tanggungjawab atas kita. Hamba itu dia mengenal tuannya. Dia serah diri pada tuannya. Dia yakin dengan kebaikan tuan dia. Maka hamba, begitulah kita. Apabila disebut Abdillah, hamba kepada Allah, maka kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik yang menciptakan kita, yang menciptakan dengan kasih sayang dia, yang memberikan sepenuhnya, lebih daripada seorang ibu yang menatang, yang menggendong, yang memeluk anak dia. Lebih daripada itu Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka di sana ada kedudukan orang-orang soleh yang dipanggil al-arif billah. Orang-orang yang arif tentang Allah, orang yang kenal tuan dia betul-betul. Orang yang tak rasa takut dalam dakapan pelukan kasih sayang tuan dia. Anak kita, orang kecil-kecil tu, hak 6 tahun, hak 5 tahun, jumpa pak dara jarang sekali. Pak dara duduk jauh, pak long, pak ngoh duduk utara selatan. Balik jangan sekali. Balik jangan sekali. Dia buat keling gitu ke anak saudara. Nah, dok aja tengok. Pak dara mai ruang kelik hitang ni tengok. Nanti dia. Dia menakut-nakutkan anak saudara. Di mana anak tu akan lari? Dia akan cari ibu dia. Dia akan tekang ke ibu dia. Ibu tadi tahu anak ni tekang dia, dia akan ambil, dia akan peluk anak dia. Walhal tu gurau pak saudara dengan anak saudara je. Dia akan peluk, dan anak tu akan rasa macam seorang ibu dia pernah peluk anak dia. Dia akan tahu bagaimana dakapan pelukan, rasa selamat dan aman seorang anak dalam pelukan dia. Dia sedikit pun tak gelepar. Dia sengat duduk dalam pelukan ibu anak dia. Anak yang tahu bahawa ini ibu dia, dia akan duduk senyap aman dalam pelukan ibu dia. Dia tak akan meronta, dia tak akan gelisah, dia tak akan. Dia mendak senyap dengan ibu dia. Sebab dia kenal ibu dia. Naluri fitrah insani, anak ni dia kenal ibu dia. Ibu dia tak akan buat zalim dia. Ibu dia tak akan aniaya dia. Ibu dia tidak akan menyakitkan dia. Begitulah pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita diuji, di saat kita berlaku dalam kesedihan, di saat kita berlaku kecewaan, ke mana jiwa kita hadap? Ke mana jiwa kita hadap dan kita minta? Setelah semua makhluk tak boleh nak tolong kita, maka saat tu jiwa fitrah insani dia akan cari Tuhan dia. Ngelah dah. Akhir dah, ngelah dah. Bapa awal-awal kita tak cari Tuhan kita. Bila lah dah semua makhluk tambuh, baru kita pergi cari Tuhan kita. Walha, Tuhan tak pernah meninggalkan kita walau satu saat. Ini keadaan orang yang jiwanya terhijab, yang lalai. Maka mutmainnah, orang yang sentiasa berada dalam kesedaran hatinya, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dia. Dia tak pernah rasa dia terpisah dengan Allah, dan segala yang ada pada diri dia ni adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafsunya adalah nafsu yang berbuah dengan sifatul mahmudah, sifat-sifat yang baik yang disebut sebagai sifat redha, radiyatan mardiyah. Allah yang sebut sifat ni. Kita cerita ni supaya kita boleh ukur jiwa kita. Ada kedak radiyatan mardiyah, ada kedak redha dan meredai pada Allah. Dan nikmat disyukuri, yashkurullah, sifatnya syukur, qanaah, zuhud, tawakal, sabarnya tinggi, tenang, bahagia, tawadhu', rendah hatinya, tidak ada kesombongan dengan manusia Allah, lagi dengan Allah Ta'ala, dan miliki waridat rohani. Apa maksud waridat rohani? Hal-hal dalam rohani yang terhasil daripada pengamalan tazkiyatun nafs dia.
Amalan pembersihan jiwa dia menghasilkan waridat, hal yang menjadikan rohaninya semakin makrifat kepada Allah Ta'ala. Ini nafsu mutmainnah. Nafsu kita mungkin nafsu ammarah, na'udzubillah. Tapi keadaan itu harus berlaku selagi seorang tu tak sampai mutmainnah, dia akan turun naik. Daripada ammarah dia menyuci, Allah angkat sedikit darjat nafsu dia kepada lawamah, menyuci lagi, bersih lagi dengan amalan dia. Allah angkat kepada mulhimah. Kemudian Allah nak uji nafsu mulhimah dia, jatuh bergudung pula ke ammarah. Jatuh pula. Sebab tu kita lagi dak duduk mutmainnah, nafsu yang dipelihara oleh Allah, maka selagi tu kita duduk main ammarah, lawamah, mulhimah. Lawamah, ammarah. Na'udzubillah. Jadi ini kita cerita keadaan nafsu hamba-hamba Allah yang soleh, para arif yang Allah Ta'ala bimbing. Dan sebab tu kita dicontohkan oleh mereka, kalau nak sampai ke tahap ini, mesti kamu menjalani pembersihan hati. Maka amalan peringkat-peringkat kita ni seharusnya, bahkan sewajibnya banyak menumpu kepada amalan pembersihan hati. Kurang ni kalau kuliah seminggu surah ni, seminggu 3 hari tu bahagian tasawuf saja. Seminggu 3 hari. Tolak sehari malam Jumaat baca Yasin. Sejik je surah dah baca Yasin. Sejik je. Tolak hari ada 6 hari. 3 hari bahagian tazkiyatun nafs. Penawar bagi hati, Minhajul Abidin Hikam. Pekat asal. Hak hari lain ambil tauhid sehari, ambil fiqh sehari, ambil hadis atau tafsir sehari. Sejik malam Jumaat baca Yasin, surah malam Jumaat ratib. Zikir tawajuh. Zikir tahlil 1000. Start maghrib zikir tahlil lalu, la ilaha. Baca Yasin zikir tahlil 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tazkiyatun nafs. Dia nak buat Ustaz. JK tak setuju. Orang nak mari surah itu lagi. Kita lebih banyak memberikan input pada akal, tetapi kurang memberi penumpuan input pada qalbi. Ini realiti ni cerita. Tuan-tuan lebih makruf sebab tuan-tuan berada dalam kelompok jemaah surah, jemaah masjid. Tuan-tuan tahu apa yang banyak diisi oleh tuan-tuan jemaah, puan-puan jemaah tiap-tiap malam. Boleh buat muhasabah. Kita lebih banyak diisi dengan pengetahuan daripada diisi dengan penyucian. Walha, inilah yang menjadi bekal untuk kita balik. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak beri manfaat harta benda anak pinak. Hak ada hari ni hak kita kata serabut, baik mu serabut awal-awal dah mu tinggal, mu pergi kepada Tuhan. Sebab dia tak beri manfaat kepadamu. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang balik kepada Allah dengan hati yang tenang sejahtera. Hati yang tenang sejahtera ni al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah mu dalam kelompok hamba-Ku. Hari ni mu baru jadi hamba-Ku. Sebelum ni aku ni hamba apa ya Allah? Mu hamba haiwan, mu hamba nafsu, mu hamba syaitan, mu hamba makhluk, mu hamba dunia, mu hamba pengikut. Na'udzubillah min zalik. Buanglah kita tuan-tuan jemaah sekalian. Buang masih Allah selain daripada Allah dalam hati kita, kita buang. Sebab ni kita nak balik lagi, Allah akan tengok hati kita. Innallaha la yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Ta'ala itu melihat apa yang ada pada hati kita. Allah tak tengok rupa parah kita, Allah tak tengok kepada apa yang ada pada jasad kita ni, perbuatan kita, amal kita ni, melainkan pada hati kita. Sebab tu banyak bicara tentang hati. Sebab tu bab tasawuf ni, kalau pengajian tasawuf, so cari orang muda level-level 30-an, 20-an jauh lagi.
pengajian kitab hikam, pengajian kitab penawar hati, Minhajul Abidin, Siyarus Salikin, ataupun kitab-kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jalani ke apa ke, dia boleh bilang ramai orang tua, ramai orang muda. Ramai orang tua. Tak mahal orang tua. Nak. Sebab orang tua dia tahu dah, dia nak balik dulu. Dia nak balik, dia nak bawa hati. Orang muda dia rasa dia lambat mati. Walau orang muda lah ni yang banyak ambak kanda dengan jalan raya. Orang dia yang banyak kejar kanda. Kesedaran ini. Sebab tu kita kena betul, kena tukar pemikiran dalam bentuk gini. Orang kita dulu, ulama kita dulu, dia memang cukup halus menjaga tertib ilmu. Dak lepas fardu ain, dak wi ngaji kita sahur, dak lepas tauhid gini-gini, dak wi ngaji hikam, dak wi. Sebab mereka tahu kerana di sana anak-anak muda ni duduk dalam bi'ah yang sentiasa terjaga. Sentiasa terjaga. Bukan learning. Dulu kita nak buat nano dalam kampung pun tak berani. Kerana bi'ah kampung ni terjaga. Orang kampung kita dulu semangat sifat kemelayuan, sifat bangsa ni ataupun sifat yang diserap dengan nilai tasawuf ni kuat. Dia ambil berat, ambil tahu anak jiran macam anak dia. Duduk sini cuka anu pergi mai orang kenal lagi. Mana dia? Duduk mana? Kat surah SKJ. Mana sia-sia? Buat benda sini, balik. Dan ni siapa nak ambak begitu? Ada. Sebab itu bi'ah lah ni. Bi'ah yang tak terjaga. Dulu terjaga, dalam kampung kita jaga. Sekarang tidak. Sebab itu kita kena ikat anak-anak kita dengan pengajian tu secara kuat. Lebih lagi pengajian yang melibatkan pembinaan akhlak dan hati. Maka kata lagi Syekh, maaf banyak saya bawa kepada maudhu sampai ke sini. Jadi Syekh kata sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kebahagiaan pada insan di dunia dan di akhirat, bukannya suatu yang lain hanyalah pantulan asma'-asma'nya. Ada suatu peringkat dalam perjalanan tauhid, dia panggil suatu ketika kita dibuka oleh Allah dengan syuhudu asma', ataupun dia panggil tingkat tauhidu asma'. Selepas tauhidul af'al, kita dibuka oleh Allah dengan pandangan tauhidu asma'. Buka-buka ni bukan main pakai buka macam buka pintu gitu. Allah yang buka hati kita dengan asbab adanya limpahan nur dalam hati kita. Pakaian yang kotor akan timbul bersih. Macam mana boleh timbul bersih? Baju yang kotor boleh timbul putih. Macam mana boleh timbul putih? Jika dibersihkan. Kalau baju kotor, anak kita baju kotor, kita peruk situ, balik sekolah peruk situ. Adakah hak tu akan jadi putih begitu? Satu yang mustahil pada adab. Kecuali ibu dia ambil ganyong, ibu dia ambil mesek, maka tubiklah putih lepuk baju. Hak hitam tadi, hak duk main balik sekolah tadi hitam. Maka hati yang ibaratnya begitu juga. Hati yang tidak ditazkiyah, hati yang tidak melalui proses amal salih. Tak pernah kita mengambil zikir, tak pernah mengambil amalan solawat, tak pernah kita mendapatkan amalan yang istiqamah kita dengan istighfar dan taubat, maka mana mungkin hati kita akan bersih. Kita tak dawam dengan amal sunat yang menyebabkan Allah Ta'ala cinta kepada kita. Amal sunat yang ni banyak menghidupkan malam, baca Al-Quran, puasa sunat dan sebagainya, kita tak mampu, tak orok waktu. Kalau kita hitung-hitung dengan kebaikan yang kita ada hari ni lah, tak malah jemaah muslimat, kita berkongsi dengan apa yang kita ditarbiah, dibimbing oleh mursyid kita. Hari ni kalau Allah Ta'ala beri kita pilihan masuk syurga, rasa-rasanya dengan amalan mana kita nak cagar Tuhan. Itu boleh letak ni cagaran. Mana rasanya? Tak ada rasa. Tak ada. Kita pun tak berani nak kata, walaupun kita berjemaah 5 waktu ni, kita mari semua ni, kita tak berani nak kata, ya Allah, dengan jemaah 5 waktu ni istiqamah ya Allah. Lepas beceng istiqamah makin beceng. Belum beceng sibuk sikit. Jawatan penting ya.
Tak berani kita. Tak ada satu amal kebaikan yang kita berani kita cakap inilah amalan yang boleh masuk syurga. Sebab amalan-amalan yang kita buat fardiyah ini, Allah berhak untuk menerima atau menolak dia. Nah, Allah berhak untuk terima atau untuk tolak. Tapi di sana ada amalan-amalan kebaikan yang kamu buat, kata ulama, Allah tak tolak. Allah tak tolak. Itu amal nawafil, amal-amal sunat yang mana kalau kamu buat Allah tak tolak. Antaranya ialah amalan salawat. Ini sebut. Bukan maknanya dok mayang bang pakai selawat dengan malam tu ustaz tu selawat. Atau butir itu amalan mayang dok. Nak udah dia pegang sebeh duk sallallahu alaihi wasallam. Apalah kalau memang mu asal jahil gitu dok mayang kamu tambah amalan ni. Mudah-mudahan cahaya hati tu dia terdorong nak jadi semayang bang. Takut kita ni hok nak molek jemaah. Oh gitu punya. Berarti semayang mai surah, pegang sebeh duk pada hak tu. Tu ayah butuh. Kalau jumpa hak gitu, ayat kita pergi berobat gitu tolong disambung ayat. Tolong disambung ayat. Kata Syekh kami amalan selawat, Allah tak akan tolak amalan orang berselawat. Kerana Nabi dah janji, satu selawat kamu kepada aku, 10 Allah akan selawat padamu. Dan ulama mensyarahkan berkaitan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sama ada muslawat dalam keadaan riak sekalipun. Muslawat gong habis kapung kabur ke speaker, pasang speaker kabur habis orang. Ni bulan Maulid ni kita selawat. Habis kabur sekapung. Tuhan tak tolak amalan. Orang jiran kata, riak orang surah tu, selawat lagi kabur ke orang. Kabur speaker, dia selawat. Dialah. Dia jahil. Biarkan dia. Kita yang tahu, kita harus merebut peluang ni. Selawat antara amalan yang Allah tak tolak. Selawat dalam keadaan riak. Apatah lagi selawat dengan cinta, apatah lagi selawat dengan ikhlas. Nah, namun semua ni mesti didasari dengan akidah yang benar. Akidah yang benar. Jangan pula akidah syirik, akidah Tuhan duduk atas langit. Akidah Tuhan dia tangan, selawat. Dia diukur atas akidah dulu. Maka salah satunya. Yang kedua kata guru kami, dengan jalan mana yang kamu rasa kamu boleh ke syurga Allah, kalau setelah kamu hitung kebaikan yang kamu buat ni tak nampak, maka adilnya Allah nak kurniakan syurga kepadamu, maka dia datangkan segala ujian-ujian yang berbentuk kesakitan, musibah, segala bentuk ujian-ujian kesakitan. Sebab tu kita ni, kalau orang yang banyak diuji dengan kesakitan dan susah, yakinlah Allah nak beri syurga kepada kamu. Lepas tu kita bila kita banyak diuji dengan kesakitan, kehidupan yang payah dan sebagainya, mudah-mudahan dia menjadi sebab kita beroleh syurga Allah. Yang ni kita sabar. Yang kita sabar dan redha je. Orang yang boleh sabar dan orang yang boleh redha dengan ujian ni, inilah orang yang nafsul mutmainnah, yang Allah tarik hati dia tanpa dia tahu. Tanpa dia sedar, Allah tarik hati dia untuk dia redha dan dia diam. Kerana dia berlaku sangka baik pada Allah. Hari ni Allah uji aku amat sangat teruk ujian. Ujian isteri, ujian anak, ujian suami. Contoh kita ambil dekat ni. Kehidupan yang dekat dengan kita ni. Melainkan kita orang bujang. Ada isteri tak ada anak, kita dah erti masalah tu. Orang yang rumah tangga dia tahu sebut masalah tu. Kita diuji dengan orang, dengan sahabat, dengan jiran tetangga dan sebagainya. Sangka baiklah terhadap Allah. Allah nak beri syurga kita. Mudah-mudahan dengan kesakitan ni lah kita masuk syurga Allah. Beramal tadi tu tak nampak, kita tak tahu. Allah boleh tolak, Allah boleh terima. Tapi kita dengan sifat hamba yang bersangka baik, kita sentiasa sangka baik. Allahumma rabbana taqabbal minna. Terimalah daripada kami segala amalan kami. Kita minta dengan Allah. Wajib minta. Tapi beriktikad bahawa segala amal itu memberi berkah, itu adalah sesuatu yang salah. Kebaikan kita menjadi syurga, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kita ingat kesusahan yang kita lalu mulai malam ni, esok lusa, sangka baik, redha, sabar, Allah nak beri syurga kita.
Di syurga ni mahal harga dia. Takkanlah boleh bayar dengan amal yang relax je semayang. Relax 5 waktu, tak ada ujian. Adakah padang itu? Tengok sejarah para Nabi dan Rasul. Jangan awak steady kita semayang. Kita tengok kita orang semayang tenang, tak ada masalah, Allah datang. Hebat kita jawab gitu tak? Orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala, Al-Insanul Kamil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah uji macam mana? Tengok sirah para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul yang maksum, terpelihara daripada dosa. Bagaimana Allah uji? Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Nuh, Nabi-Nabi Ulul Azmi. Macam mana Allah uji dia? Itu semua menjadi sunnah, menjadi syariat bagi umat dia. Menjadi syariat bagi umat mereka. Begitulah soal Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi umat, menjadi satu sunnah dan syariat bagi kita. Justru itu jika diri merasa bahagia sedangkan kehidupan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka ialah kebahagiaan yang dipalsukan oleh syaitan. Sebab tu orang ibadat ahli ambil pun masih ditipu daya oleh syaitan. Kita takut syaitan menyelinap masuk dalam hati kita. Saya terbaca satu kisah soal jawab Al-Imam Ghazali. Ini nak nutup ni, nak habis ni kisah. Lebih panjang kan? Ni lepas-lepas SOP ni dia jadi nak bertiawar. Kalau rapat pukul 9 ni, tak boleh tak? Dia macam ambil modal tak? Gitu. Saya nak tutup dengan satu kisah. Saya terbaca satu kisah dialog Al-Imam Ghazali, murid dia dengan Imam Ghazali. Murid dia tanya kepada Al-Imam, dia kata, bagaimana seorang yang berzikir, seorang yang berzikir, seorang yang tazkiyah masih lagi boleh terdorong diri dia untuk mengikuti syaitan, atau masih lagi diganggu oleh syaitan. Dia ahli zikir ni, beramal kuat, tapi didorong lagi oleh syaitan, diganggu lagi oleh syaitan. Pelik. Kita baca Quran, patut nafsu kita baik tak? Doa selih sikit, sangat. Allah, tak payah dia. Tak adil zikir. Tak payah duk zikir turun subuh, nak berhenti duha. Tubik luar untuk sekau ke tungging. Kau nak amai tak payah kali tak? Nothing tak payah. Tadi zikir tak payah. Kita kata. Jadi murid tanya kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lalu kata Imam Ghazali, itu bukan satu yang pelik. Bukan satu yang pelik. Ahli zikir, mana zikir secara umum kita kata orang ahli ibadat. Orang yang macam kita ni duduk di mari surah ni, boleh terjerumus dengan godaan syaitan lagi. Boleh ni lagi. Itu tak satu yang pelik, kata Imam Ghazali. Qiyas dia, analogi dia, begini wahai muridku, dia kata. Kamu pergi menghalau seekor anjing. Anjing mari, mu pun ambak dia. Ambak anjing mana tahu? Siuk-siuk ke mana? Ambak anjing. Anjing lari. Datang, kamu ambak lagi. Dalam masa yang sama, kamu masih menyimpan tulang-tulang, daging-daging, hak jadi kegemaran dia. Makanan dia mu simpan, mu ambak dia. Mu duk zikir la ilaha illallah, mu duk buat ibadat tunggang-tungging, mu duk baca Quran, mu duk ini. Tapi penyakit iblis mu simpan lagi. Tu kiasan dia. Penyakit iblis mu simpan lagi. Maka takkanlah iblis tak mari. Mesti dia akan mari sebab penyakit tu mu simpan. Makanan anjing ni mu masih simpan, jadi anjing tu akan datang. Maka apakah penyakit iblis tu? Tanya murid. Selagi mana dalam hatimu kamu menyimpan kesombongan, riya, ujub, takabur, dengki, khianat, dendam, tak dapat memaafkan orang sampai mati doa. Yang main ni dia simpan, dia duduk terluka, terguris. Tidak balas dengan dia baik, tapi ada dok mesra, dok ngam, dok apa. Hal tu semuanya ibarat tulang-tulang ataupun daging-daging yang menyebabkan anjing tadi datang. Begitulah sifat iblis kan datang.
Maka dia kata, hendaklah kamu bersihkan. Bukan sekadar kamu menghalau anjing tu, tetapi kamu bersihkan, kamu buang segala makanan yang datang, menyebabkan dia datang. Yang dituntut kepada kita dengan ibadah itu ialah untuk mendapatkan hati yang makrifah, mendapatkan hati yang ada nurullah, mendapatkan hati yang akan Allah terbitkan daripadanya sifat mahmudah. Maka sebab tu bukan amal ibadah semata yang kita dilihat beribadah pada lahiriah, tetapi ibadah yang nak dituntut, yang nak dicapai ialah ibadah batiniyah, iaitu kita serentak jalankan dia. Kita nak buang tak sempat. Semakin mana kuat kita ibadat zahir, kuat juga kita didik hati kita. Maaf orang. Maaf orang. Maaf orang. Buang sifat marah kita kau. Lagi mana kita kuat juga dengan ibadah kita, ulang alik kita ke masjid surau dengan majlis ilmu, kuat juga didik hati kita. Jangan sombong ah. Tolong orang. Didik. Barulah syaitan tak mari. Sebab sifat-sifat iblisiah tu sudah hilang daripada diri kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini, dengan kita menutup satu matan yang terakhir. Dan kata Syekh, diamlah nafsu dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana cinta yang benar hanya wujud apabila insan telah benar-benar mengenal dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat mengenal dan memandang yang hakiki itu ialah pada kalbu, pada rohani, yang kembali kepada sifat fitrah asal dia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika roh kita berada di alam lahu, sebelum masuk dalam kandungan ibu kita, sebelum kita keluar dan sebelum kita ada seperti saat ni, roh yang ada dalam diri kita ini sudah mengatakan, ya Allah, aku berjanji Engkaulah Tuhan yang ku cintai, dan aku hanya kepadamu semata-mata ya Allah. Aku tidak mahu yang lain ya Allah. Tapi bila sampai di sini, hati kita banyak dihinggat oleh kemahuan-kemahuan yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersihkan hati kita, kita buang yang selain daripada Allah. Seperti mana kalam-kalam syair para aribillah, awliyaillah menyebut, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala, mohon maaf daripada saya di atas kelemahan, di atas kekurangan, ataupun di atas cakap lebih dan sebagainya. Mohon maaf banyak daripada saya. Semoga Allah taala membimbing kita, membenarkan hati kita. Semoga Allah taala menjadikan kita orang yang tidak berkata semata-mata tapi tidak berbuat amalnya. Lebih khusus pada diri saya sendirilah, dan juga kepada tuan yang mendengar, moga manfaat. Kalau ada pahala malam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan. Kita niat hadiah kepada ibu bapa kita, kepada nenek moyang kita, kepada seluruh keturunan kita yang terdahulu, silsilah dulu, yang menyebabkan turun-turunnya zuriat daripada keturunan ni sampailah tubiknya kita. Dan begitu juga kita harap Allah Ta'ala membimbing generasi kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, kalau panjang umur lagi insya-Allah Ta'ala. Bunyi kata dah lama dah nak kiamat. Wallahu Rasulullah. Gurau dia. Kalau dan kiamat tu kiamat kecil. Hak sentiasa kejar kita. Wallahu Rasulullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wa rasuluhu a'lam.